Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahun ke-7 peristiwa Umrah Qadha ni, Nabi dengan beberapa sahabat masuk dalam kota Mekah. Nabi bawa senjata, tapi senjata tu dalam sarung, supaya orang Islam daripada Madinah bersama dengan Nabi ni boleh standby. Takut-takut pokok musyrikin Mekah ni dia punya plan B dia tu ada. Dah sebab pokok ni jahat, dia tak boleh nak kira. Dia masih dalam keadaan kita kata majoriti kalangan orang-orang di Mekah masa tu masih dalam pahaman musyrikin ataupun mensyirikkan Allah lagi. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahmah. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Yang saya kasih sedang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji kita panjat kepada Allah Subhanahu wa taala yang beri kita kesihatan, yang memberi kita kesempatan, yang memberi kita nikmat dalam beragama. Jadi insya-Allah kita menyambung pengajian kita daripada kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Iaitu kita berada pada bab yang ke-37, bab ma jaa fi sifati kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syi'rin. Itu satu bab berkaitan dengan syair Nabi. Ana bukan nak pakai sangat kain hak si batas ni. Ana tak tahu nak letak mana tak. Orang dah letak atas bahu kita letak atas. Betul lah zaujah ana. My wife beli. Jadi I appreciate him, I appreciate her lah. Adik saya pun kata apalah. Dia kata, "Yolo kau bawa pergi tempat ngajar." Kita tunjuklah sekali dia deh. Dia tengoklah dia. Sebab bila anak buka sehari dua ni baru buka. Oh, dia gani dia panjang tu. Boleh kerak bagi 3 nah kalau nak dah. Jadi nak buat serban boleh, nak buat selimut boleh. Ni kita belajar dalam bab Syama'ilul Muhammadiyah juga kita belajar dah. Satu bab kaitan dengan ridak. Pakaian tambahan kita kata. Kebiasaan bagi masyarakat Arab pakai selempang ataupun selendang. Tapi dia tidak sunnah tu kena faham dah. Dia bukan kata letak gini boleh pahala dah. Tidak. Dia tidak jadi pahala lagi. Dia pakaian kebiasaan masyarakat Arab. Sebagaimana kita bahas dah dulu bab selipar Nabi, capa Nabi. Lama kita pun ingat kena pakai capa bentuk Nabi tu baru boleh pahala. Tak boleh pakai lah hak cap kita biasa pakai Asadi ko deh, Adidas tu akadah deh. Kau tak boykot mana dalam ni? Dia kalau start Adidas dia tak boykot, lama McDonald pakai gigi tu ya. Deh. Tetap bab istiqamah ni masing-masing deh. Sebagaimana ada satu isu McDonald, KFC ke apa semua ni. Anda tak ingat ada masjid mana? Cuma anda berdasarkan pembacaan anda lah. Dia pihak pengurusan McDonald, dia pergi macam merayu kepada beberapa mufti. Tidak semua mufti lah. Dia menerangkan dari segi strategi kewangan dia, pengurusan kewangan dia, ekonomi dia. Dan dia kata Malaysia ni sudah beli nama McDonald daripada Amerika tu. Daripada awal produk tu, logo tu dia buat masuk ke Malaysia. Jadi tak ada dah kata support 100% tu. Duit ngalir pergi ke Amerika tu tak ada. Kalau ikut kenyataan dia ayat kepada mufti lah. Tapi wallahualam ana pun tak tahulah tuan-tuan. Kalau kita boykot kerana Israel ada satu poin boleh situ. Tapi kalau tuan-tuan boykot kerana
sentimen ataupun kerana berasa macam benda tu tidak menyihatkan, dia boleh mudarat kesihatan. Bagi anak, tuan-tuan boleh 2 poin situ. Itulah hak terbaik sebenarnya. Sebab hak sentimen ni, hak kerana Palestin apa semua ni, dia tak tahan lama biasanya. Tuan-tuan tengoklah hak dulu-dulu. 2018 sekali, 2015 ada dulu. Akhir-akhir sekali McDonald hidup seperti biasa. Ni tuan-tuan pula, kalau pergi Kuala Lumpur lah ni, McDonald di Kuala Lumpur ada beberapa tempat, tidak semua. Pakai kain kau ni dah tuan-tuan, pokok dia. Dia bukan logo Pahna ni. Ni logo batik-batik, dia logo Palestin. Mujur dia tak akan piah. Dia pasal Quran pula dalam tu. Kita pula lah sudah nak boykot kau tak si. Betul-betul yang kepahaman. Dia tidak penting kita ni sentimen berasa tak puas hati, tak betul penting. Apa pentingnya kita tahu kita ada ilmu di sebalik tu. Kita tengok pada hadis yang ke 238. Sebelum ni kita baca dah 237, iaitu berkaitan dengan cerita Al-Bara' bin Azib. Kalau hadis yang ke 237 tu tuan-tuan, kalau kita nak kata syairnya duduk mana? Syairnya duduk pada yaqulu ana nabiyyul la kazib ana Abdul Muttalib. Situ dia punya syair dia. Sebab syair ni dia ritma, dia kita kata apa ni, bunyi akhir kalimah tu pada huruf akhir dia tu biasanya bunyi yang sama. Siakat senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama tak tahu kepada dia. Macam-macam bahasa Melayu kita pun ritma dia sama. Itu maknanya syair. Kemudian hadis ke 238 ataupun dalam buku tuan-tuan hadis 247. Anas bin Malik bercerita. Tuan-tuan muak dah dengar nama Anas bin Malik dah. Al-Bara' bin Azib, Jabir bin Samurah, jaga-jaga dengan Abu Hurairah, jaga-jaga dengan Aisyah. Sebab apa? Anda banyak kali dah. Tuan-tuan kalau tak ingat lagi siapa dia Anas bin Malik, memang tuan-tuan ni penjenayah akademik, kita kata penjenayah ilmiah. Sebab tuan-tuan sudah berada dalam majlis ilmu, mana Anas sebut Anas bin Malik ni lebih daripada 10 kali, 30 kali boleh jadi lebih dengan cerita-cerita dia. Ni budak suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun remaja yang selalu berada bersama dengan Nabi, sedia membantu Nabi untuk keperluan harian Nabi. Anas bin Malik bercerita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah fi umratil qada wa ibn Rawahah yamshi baina yadayhi wa huwa yaqul khallu bani al-kuffar an sabilihi al-yawm nadribukum ala tanzilihi darban yuzilu al-ham ala maqilihi wa yuzhilu al-khalila an khalilihi. Hak belakang tu hak lih tu berapa kali lih? Al-yawma nadribukum ala tanzilih. Darban yuzilu al-hama an maqilih. 2. Wa yuzhilu al-khalila an khalilih. 3. Maksud dia apa? Tak faham ke satu. Bunyi yang berasa macam syair deh. Tak apa. Tengok tuan-tuan dah maksud dia. Semasa Rasulullah SAW memasuki kota Mekah hendak melakukan umrah qada. Amat tuan-tuan kata umrah ni ada berapa jenis? Tuan-tuan biasa buat ke apa? Haji lah deh. Umrah dah. Haji tamattu. Haji ifrad, tamattu. Tu jenis-jenis. Kategori cara kita nak buat haji. Hak ni kalau sebut umrah qada ni dia khusus sebab dia peristiwa berlaku pada Nabi. Umrah qada ni dalam bahasa Melayu pun kita guna pakai dah, maknanya ganti. Kerana tahun ke-6 hijrah Rasulullah SAW cuba masuk kota Mekah untuk melakukan umrah. Pupuk kafir Quraisy kat, dia tak boleh masuk. Nabi patah balik. Jadi tahun ke-7 peristiwa umrah qada ni, Nabi dengan beberapa sahabat masuk dalam kota Mekah. Nabi bawa senjata, tapi senjata tu dalam sarung, supaya orang Islam daripada Madinah bersama dengan Nabi ni boleh standby. Takut-takut pokok musyrikin Mekah ni dia punya plan B dia tu ada. Sebab pokok ni jahat, dia tak boleh nak kira.
dia masih dalam keadaan kita kata majoriti kalangan orang-orang di Mekah masa tu masih dalam pahamai musyrikin ataupun mensyirikkan Allah lagi. Kemudian Ibn Rawahah berjalan di hadapan baginda sambil bersyair. Ibn Rawahah ni dia masih Islam dah. Dia sekali dengan Nabi mari untuk pergi ke Mekah buat umrah qada ni. Jadi Ibn Rawahah ataupun Abdullah Rawahah, dia kata, wahai kaum kafir, biarkanlah jalan Muhammad. Hari ini kami binasakan kamu semua jikalau menghalanginya, kerana Nabi sudah turun, yakni di Mekah. Kebinasaan yang memisahkan kepala dari leher dan yang membuatkan kekasih melupakan kekasihnya. Itu syair dia. Dia kata Nabi sudah turun ni. Kapet merah lah kita kata dia. Di Mekah. Maka jangan ada siapa-siapa nak halal lagi. Siapa halal dia kata memisahkan kepala dari leher. Mana pun ni dia tebah. Orang Arab ni tuan-tuan, kalau dia tak puas hati setakat dia tebah kepala tu benda biasa lah. Kita kata dia pacung. Sebab tu kalau kita tengok perang di Iraq semasa awal Arab Spring itu tahun 2000 berapa belah 13 14 12 13 14 ni, perbuatan selain daripada tembak ataupun menggunakan senjata api untuk membunuh di kalangan orang ahli sunnah kita lah. Oleh puak-puak majoriti yang memerintah kerajaan, iaitu Syiah, terutama di Syam. Kita tengok dia tak berdiri tuan-tuan. Dia irit kepala, dia tebah kepala depan anak-anak, depan bini. Dia tebah kepala ni tradisi dah daripada sebelum zaman Nabi lagi. Memang perang apa-apa dia suka tebah kepala sebab dia kira mudah, cepat. Tapi pokok Syiah ni selain daripada tebah kepala tu, kita tengok trend selain pada tu dia seksa. Dia cocok dengan pisah ke, dia cocok benda-benda panah ke, dia rogo isteri, dia rogo anak perempuan depan ibu bapa, depan suami, baru dia bunuh. Mana dia upgrade lagi. Na'udzubillah. Betul kalau imbau kembali hak cerita 2012-13 awal Arab Spring, hak mula-mula berlaku di Libya, apa tu gilah ke apa ni, naik pergi ke Syria apa semua. Pembunuhan luar biasa tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan pernah tengok tapi lupa dah, cuba-cuba ingat baliklah. Sebab ni nama dia sejarah. Sejarah ni dia umpama roda tayar kita, dia akan pusing balik satu masa nanti. Kita tengok sebagaimana hak berlaku di Palestin lah ni tuan-tuan dah. Kita tak ada terima dah berita-berita terkini, jumlah kematian kita tak tahu berapa lah ni. Sebab apa? Kuasa media massa, media sosial kita ni semua di tangan Amerika, di tangan Yahudi. Tuan-tuan guna apa? Facebook. Tuan-tuan guna apa? Kalau TikTok tu mungkin Cina ada, kita kata. Instagram, guna Google. Tuan-tuan tengok dah bawah dia tulis apa? Dia tulis Meta. META. Bukan kata Meta bangun tu dah. Ni Meta ni nama sebuah syarikat konglomerat, kita kata. Syarikat menguasai dunia dari segi teknologi media massa. Apa ni NBC bawah dia. Apa ni hak British channel, apa ni British hak punya channel lah, TV dia. Meta juga. Meta ni syarikat totally 100% berpusat di Tel Aviv, Israel. Jadi kalau tuan-tuan nak boykot McDonald tadi, sepatutnya tuan-tuan kena boykot Facebook dulu lah. Sebab itu menjana terus lagi ke Yahudi. Tak sih pula. Jadi ana bukalah pada tuan-tuan untuk pertimbang baliklah lagi makan McDonald tak sih. Alamak dengar gitu silap faham pakat pergi belakang esok dak. Jangan atau anda kata nak boykot biar berilmiah sikitlah. Jangan duk ikut sentimen kita berasa tak puas hati, kau berasa panas pedas kau selalu deh. Tak sokong. Banyak kes hal gitu lah. Bila mana dia patah balik tuan-tuan. Nak ingat ada satu tahun dulu di Spita ada buat program, minta maaf lah dia noyak, tidak, jangan marah dah. Program berhenti rokok Memang berjaya tuan-tuan. Masuk dalam tu berapa puluh orang, semua sukses.
Setelah beberapa bulan, lepas tu ambil darah apa semua, test memang sukses, comel lah. Tapi bagi tak sampai 2 tahun, setahun lebih. Daripada tu berapa peratus patah balik isap rokok mula Nah, dia lah benda-benda gini payah tuan-tuan. Nak cerita istiqamah ni. Istiqamah ni konsisten dalam hidup ni bagi bawa mati lah. Kalau tuan-tuan tak boleh istiqamah, nak berasa sangat nikmat isap rokok tu sedap dia. Oh sedap ya. Kena hak dahir pun dalam jambil. Sup untuk lepas subuh. Tuan-tuan, tanamkan hasrat untuk isap rokok dahir dalam syurga. Kena mikir kau tu. Jadi dahir atas muka bumi ni, atas dunia ni, ya Allah aku nak tinggal dia. Aku rela tu. Cita-cita aku nak honu tu. Dia ada kekuatan sikit psikologi tu. Nah. Tapi dia pun doa. Anda setengah orang tu time doa lah dia. Bila kita nak minta tolak lah tak si rokok, time tu dia tak berapa nak amin dah, dia slow sikit. Nah. Dia kecek gagu sebelah. Sedap juga rokok nak amin payah juga. Lepas tu cara paling efektif tu dah. Tinggal rokok ni, tinggal sikit. 3 bulan kau baru habis. Tu terbaik. Sebab program awak di hospital kita lah gitu lah. Cuma demo ni kih dia tak boleh nak tinggal. Kita kata grup dia. Dia punya inner circle tu. Saing-saing dia ada bersama dengan dia hari-hari tu memang kaki rokok. Jadi dia tak boleh nak pisah pada saing dia. Akhir sekali isap rokok balik. Ada tu kena ada kekuatan lah. Kalau nak istiqamah ni. Jadi ada nak cerita terbalik ke apa ni budaya masyarakat Arab lah. Di Malaysia kita kalau tuan-tuan baca sejarah daripada zaman kita punya Puteri Saadun. Sebab Puteri Saadun ni dia ada nama lain, dia so nama lagi anda lupa sebab anda baca kan tuan cik? Tak ingat. Puteri Maryam, ya. Puteri Maryam. Dia ada, bukan saya anda jugalah kenal lah, anda kenal dia lebih kurang. Dia buat pembongkaran berkaitan dengan sejarah tanah Melayu kita ni. Daripada zaman sebut tadi, zaman awal kerajaan Kedah Tua. Lepas tu zaman kita kata marinya pada mesuara apa semua di Melaka. Sampai ke zaman Khomeini apa semua tu. Buku dia memang kalau kita baca, dia ada kronologi jalan cerita. Baca ya ke sakut tuan-tuan akan rasa macam baca buku cerita. Padahal baca buku sejarah. Menarik dia buat. Zaman kita dulu, Pak Ana cerita Abang Mi kata saat ni, Puteri Maryam tu. Zaman Kedah Tua. Kalau tak silap Ana. Hukuman bunuh kepada masa tu Islam dah kepada pesalah masa tu. Dia ada satu istilah Ana lupa dah. Iaitu dia guna tikaman keris. Keris tu panjang. Dia tikaman tu direct masuk dalam ruangan badan dia. Dia tikai kot ni tuan-tuan. Kata silap anak aneh. Dia tikai, dia masuk straight, kena dia jatuh. Lepas tu bila dia tarik keris tu, dia cuma letak kapas saja. Jadi tak ada luka, tak ada apa. Orang yang kena hukuman tu pun mati. Hanya beberapa minit lah mati. Ni kita kata teknologi dah masa tu. Bunuh orang tanpa seksa. Kita panggil apa? Agodo, kaki pergi pedal tu kan. Dia pergi kat orang tu, dalam keadaan orang tu diikat dah. Dia buat tu sementara. Zup masuk tu, akak tubik orang tepek lalu. Jadi keadaan jasad manusia sempurna. Mudah untuk diurus mandi dan sebagainya. Ni kelebihan teknologi zaman dulu kita ni, Kedah Tua dulu. Ada pula ni janah belakang dah dia. Hak gantung, hak kursi elektrik, semua tu boleh menyiksa manusia. Kena tengok juga sejarah kita balik. Dah ada teknologi tu, terus guna pakai balik lah. Sebab di barat pada masa tu, ana cerita hak kata kalau kesalahan tu dibunuh cara, nak lupa dia ada satu istilah tu cara gitu. Kalau di barat masa tu pesalah dia akan suruh naik ke atas bukit dan beberapa orang yang bertubuh besar ke tolak dia jatuh supaya mati. Zalim tuan-tuan. Islam kita mari comel. Sama ada tebah terus mati ataupun buat cara tu sana.
minum racun ke, kursi elektrik ke, tak ada. Tembok tu pun tak sih. Tembok tu pun nak kira tak tentu mati tuan-tuan tembok ni. Kecuali dia kena tepak pada tepak organ dan benda tu rosak lalu. Contoh kena jatuh. Pom tu memang 2 minit mati dah. Kena otak ke. Tapi kalau kena di pohon, lambat nak mati tuan-tuan. Silap-silap kalau kena tu tak masuk luka dalam, dia boleh bertahan gitu. Jadi terseksa lah. Qala lahu Umar ya ibn Rawahah baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi haramillah taqulu syi'r atau syi'ran, boleh baca dua dah. Syi'ra boleh, syi'ran boleh. Nak baca mansub ala fathatain boleh. Nah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khalli anhu ya Umar fala hiya asra'u fihi min madjil nabli. Mendengar syair itu, Umar berkata kepada Ibn Rawahah, kerana Ibn Rawahah ni hak melantumkan syair tu Nabi dengar tadi tu. Jadi Umar pun kata, masa nak pergi buat ibadah ni, ibadah ke apa? Umrah qada tadi ya. Wahai Ibn Rawahah, engkau bersyair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di tanah haram Allah ini. Mana Sayyidina Umar tanya, mu bersyair saat ni? Mu bersyair saat ni? Depan Nabi dalam tanah haram ni, ni Mekah Madinah tanah haram dia. Ahli terkejutnya Umar ni, beraninya Ibn Rawahah ni bersyair. Sebab mungkinlah Umar ni dia tak tahu lagi maksudnya Nabi ni bui kebenaran untuk bersyair ni. Rasulullah SAW berkata pula, biarkanlah dia, wahai Umar, kalimah-kalimah syairnya lebih menusuk untuk mereka daripada panahan anak panah. Maknanya sedapnya syair yang dia sapa tadi. Ibn Rawahah melantunkan syair itu Nabi suka. Jadi syair ni dia pengaruh dia kuat tuan-tuan. Dan masyarakat Arab ni ingatan dia punya memori dia luar biasa. Sebab tu kalau imam hadis kita Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni, ada riwayat hadis, ada koleksi hadis dia. Pernah diceritakan Ad-Daruqutni kalau dia masuk dalam pasar, dia boleh rekod belakang orang duk buah gapo. No yang ingatan dia ni kuat. Dia dengar tu, sebab tu dia tak masuk tempat-tempat karut lah tu. Pasar ni kira tempat karut lah. Sebab ramai orang duk lara dalam tu. Macam kita lagi Aeon Mall. Dia syair ni walaupun dia panjang, masyarakat Arab mampu apa dia. Mungkin dengar beberapa kali boleh ingat. Supoh yang kita tuan-tuan, orang Melayu kita supoh ya. Tak ada beza pun. Aku tanya orang berhidiki, moyong, teri ke, dia dengar 2-3 kali tu, dia boleh bawa lagu tu. Orang yang pergi karaoke tuan-tuan, deh, karaoke lagu Hindustan, tanya dia faham tak? Tak faham, tapi supoh Hindustan dah dia. Tapi agak tua gelak hidup kepek ya. Nyanyi lagu Hindustan sedap molek. Ameri ni jadi Hindustan lalu. Tapi dia faham tak? Tak. Dia boleh ingat tu apa? Kerana dia dengar banyak kali. 3-4 kali dengar boleh ingat. Jadi orang Arab pun dengan syair lagu tu lah. Dia dengar deh. Orang lepas sore duk lantun syair yang sama. Dia sipeh, dia ingat. Kemudian dia kata keterangan hadis di atas, hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Ishaq bin Mansur daripada Abdul Razak, daripada Ja'far bin Sulaim, daripada Thabit yang bersumber daripada Anas bin Malik. Kemudian kita baca hadis akhir sekali berkaitan dengan syair Jabir bin Samurah, hadis 248. Jalastu Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsara min 100 marrah wa kana ashabu yatanashaduna asy-syi'ra wa yatadhakaruna wa kana yatadhakaruna asya'a min amri al-jahiliyah wa huwa sakit wa rubbama tabassama ma'hum. Jabir bin Samurah ni sahabat Nabi luar biasa juga tuan-tuan. Ana pun sebut banyak kali dah Jabir ni. Ni bukan Jabir bin Abdullah hok cerita buat makan banyak masa perang Khandaq tu. Ni Jabir bin Samurah, orang lain ni. Dia kata, aku duduk bersama Rasulullah SAW lebih daripada 100 kali. Maknanya dia duduk dalam majlis Nabi lebih pada 100 kali. Dalam riwayat lain cerita dia pernah solat berjemaah bersama Nabi lebih pada 1000 kali.
para sahabat saling melantunkan syair dan berbicara mengenai kehidupan zaman jahiliah. Masa dia duduk dengan sahabat-sahabat lain, duduk sekali dengan Nabi ni, jadi sahabat-sahabat pun pakaklah bersyair ramai-ramai. Pun kita lah, pakaklah duk dikir, orang tu dikir moden, orang ni dikir cara kapung lama, suka-suka malam-malam, lepak atas wakah deh. Dan berbicara mengenai kehidupan zaman jahiliah. Dia duk ceritalah dulu zaman jahiliah lagu mana dia buat syair. Rasulullah SAW hanya diam dan sekali-sekala tersenyum bersama mereka. Bermakna Nabi ni hidup baginda bersosial juga bersama sahabat-sahabat. Nabi pun dengar sahabat baca syair cerita pasal zaman jahiliah dulu lagu mana lara dia. Dia lagu mana duduk dalam kegelapan dia. Lagu mana duduk berdepan dengan benda-benda maksiat. Rasulullah dengar belakang. Sebab masa jahiliah ni sahabat-sahabat Nabi tak tahu ke apa. Tak ada agama lagi masa tu. Kita lah ni nak jumpa Tok Imam boleh lepok dengan ahli jemaah dia. Malam-malam payah tu betul dengan kita jenis banyak kerja. Banyak urusan. Zaman Nabi ni tak apa sebab Nabi ni memang strategi dia. Dia nak catch up sahabat dia ni supaya tidak lost. Tidak, kita kata keep in touch. Supaya sentiasa berada bersama dengan Nabi. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni, mana selepas masuk Islam hanya beberapa orang sahabat ya hok masuk agama ataupun hok murtad. Ramai dari kalangan sahabat Nabi ni masih kekal dalam Islam. InsyaAllah kita bahas pula minggu depan berkaitan dengan hadis yang ke-249 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.